Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam perpaduan, salam reformasi kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama saya di channel YouTube pada kali ini, dan juga kepada teman-teman yang juga sedang mengikuti secara langsung sekarang ini di Clubhouse, ya, Clubhouse Kelab Gelombang Keadilan. Saya tak pasti kalau awal tadi saya cuba audio di Clubhouse, Tuan Abdul Jalal kata okey, katanya Cikgu Jali pun kata okey, InsyaAllah okey seterusnya, ya. Dan terima kasih banyak kepada yang mana sempat bersama pada hari ini. Saya nak ulas 3 isu, mungkin secara ringkas lah, ya. Kita akan cakap mungkin agak tak panjang. Ada 3 isu. Pertama sekali berkenaan dengan mesyuarat kerjaan perpaduan yang baru saja dilangsungkan malam ini di PWTC, di bangunan milik UMNO Barisan Nasional. Kemudian saya juga nak ulas sedikit tentang menu rahmah yang masih lagi hangat diperkatakan di media-media sosial, dan juga yang ketiga berkenaan dengan tentang fitnah yang ditaburkan, ya, terutamanya oleh golongan-golongan agamawan itu sendiri, ya. Okey, yang pertama saya nak cerita, nak ulas sikit tentang mesyuarat malam tadi yang baru saja berlangsung, dan saya telah pun ikuti sidang media yang ringkas daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan semua pimpinan. Saya lihat yang hadir hari ini adalah semua pimpinan parti-parti yang mewakili kerajaan perpaduan, semuanya hadir, ya, mewakili semua parti, ya, termasuk di Sabah dan juga di Sarawak. Dan kalau ada yang tidak hadir pun saya lihat ada hantar wakil, contohnya macam Warisan, dia menghantarkan wakil beliau, mungkin Timbalan Warisan. Ada parti Warisan juga hadir, seperti juga parti-parti kecil yang lain, ya, yang tetap juga menghantar wakil mereka untuk hadir dalam mesyuarat. Yang julung-julung kalinya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, sudah 20 tahun lebih dia tidak pernah menginjakkan kakinya, ya, ke World Trade Center, WTC, yang kita tahu bahawa WTC itu sinonim dengan Perhimpunan Agung UMNO, ya. Itu adalah bangunan milik UMNO yang sering mengadakan PAU dia, ya, Perhimpunan Agung di PWTC. Dan malam ini Datuk Seri Ibrahim telah pun mencipta sejarahnya, ya, 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu, bila beliau menginjak kaki ke bangunan tersebut, ya. Tentulah banyak nostalgia kepada beliau, kerana beliau merupakan orang timbalan Presiden UMNO satu ketika, ya. Dan PWTC bukan lagi asing bagi beliau, dan salah satunya ada kenangan manis dan juga kenangan pahit, ya, apabila beliau mengingati kembali PWTC tersebut. Jadi malam ini dalam mesyuarat tersebut banyak diulas oleh Datuk Seri Ibrahim, seperti mana dalam PC beliau sebentar tadi, di mana beliau menyatakan bahawa perbincangan lebih fokus kepada untuk menyusun atur kembali manifesto bersama, ya. Maksudnya bukan manifesto baru nak buat. Kadang kita ingat, baru nak buat manifesto ke, ya, dah 2 bulan lebih jadi kerjaan. Bukan baru nak buat, ya. Manifesto tu sebenarnya setiap parti dah ada manifesto. Masa nak ada PPRU yang ke-15, semua parti masing-masing ada manifesto. Kita ada manifesto Parti Harapan, Barisan Nasional juga ada manifesto, Warisan juga ada manifesto, GPS juga ada manifestonya, dan juga parti-parti yang lain, ya, mereka ada manifesto. Cuma mesyuarat malam ini adalah untuk menyelaraskan kembali ke semua manifesto, ya, daripada PH, daripada Barisan Nasional, daripada GPS, Warisan dan yang lain, ya, untuk diselaraskan agar kesemua parti akan dapat menikmati, ya, apa yang ditawarkan oleh manifesto parti masing-masing supaya dapat dilaksanakan, ya, dapat diusahakan. Banyak di antaranya, ya, manifesto yang boleh dikatakan sama, ya. Contohnya, semua parti menawarkan integriti, ataupun semua parti menawarkan tentang membentuk kerajaan yang bersih, ya, daripada rasuah dan sebagainya. Dalam manifesto semua parti ada menyatakan sedemikian. Dalam PS tentunya, ya, kerana kita memperjuangkan menentang rasuah ini bukan baru,
puluhan tahun, ya, daripada Pakatan Rakyat, daripada barisan alternatif lagi. Ya, isu rasuah sering dikumandangkan, ya, di dalam kempen-kempen kita. Kemudian dalam Pakatan Rakyat, kemudian dalam Pakatan Harapan. Begitu juga dalam Barisan Nasional. Walaupun parti ini mempunyai rekodnya tersendiri dalam isu rasuah, dan kita tahu, ya, malahan isu ini juga diakui oleh pimpinan UMNO itu sendiri. Ya, tetapi parti itu juga mempunyai orang yang mempunyai komitmen untuk melihat parti itu bersih, ya, untuk menentang rasuah, amalan rasuah ini, dan diletakkan juga di dalam manifesto mereka, ya, dalam Parti Barisan Nasional. Begitu juga GPS dan juga Warisan. Jadi dalam isu rasuah ini adalah satu manifesto yang sama, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk mereka bincangkan bagaimana untuk memperkuatkan lagi, ya, tentang usaha kita supaya negara kita ini bebas daripada amalan rasuah. Ya, biarlah orang kata kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan yang terlalu kedekut untuk bersedekah. Sebab ada lebay menyatakan rasuah ni macam sedekah. Kan? Biarlah orang kata, ya, kerajaan perpaduan ini kedekut nak bersedekah, nak beri rasuah. Tak apa. Ya, kita konsisten dan kita harus yakin dan percaya bahawa konsep rasuah sama sekali tidak sama dengan konsep bersedekah. Ya, jauh beza, malahan bertentangan. Sedekah ini adalah satu amalan yang digalakkan oleh agama Islam. Ya, sedekah ini adalah satu amalan yang digalakkan oleh agama Islam, bahkan diberi pahala yang besar kepada mereka-mereka yang bersedekah, kepada orang-orang yang berhak menerima sedekah tersebut. Tetapi rasuah adalah satu amalan yang dikutuk, dikeji, dilaknat oleh Islam. Jadi mana mungkin, ya, kita nak samakan, ya, rasuah dengan sedekah, ataupun kita cuba nak spin supaya dapat melindungi perbuatan kita itu yang sebenarnya rasuah. Kita nak yakinkan kepada orang Islam, terutamanya kepada penyokong kita, bahawa yang kita lakukan itu adalah sedekah. Ini yang katakan cuba untuk memesongkan, ya, pemahaman kita. Ini yang dilakukan oleh bukan orang jahil, ya, dilakukan oleh orang yang ada pengetahuan agama. Mereka ada pendidikan agama, bahkan digelar ulama. Ya, orang inilah yang cuba nak memesongkan pada penyokong mereka, ya, daripada perbuatan amalan rasuah itu kepada amalan bersedekah. Ya, tidakkah mereka takut, ya, dengan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya pun tak faham, ya. Biarlah kita jahil, tetapi kita tidak melakukan perkara-perkara sedemikian rupa, ya, daripada kita orang berilmu, tetapi kita gunakan ilmu ini untuk menyelewengkan ajaran yang Islam, ya, telah ajar kepada kita. Ya, ada yang mengatakan bahawa apa salahnya, ya, beri wang waktu pilihan raya. Yang penting bukan calon yang bagi duit. Yang penting bukan wakil calon yang bagi duit. Kalau orang lain nak bagi, tidak ada masalah. Memanglah tidak ada masalah, saudara. Tapi pertamanya dilakukan waktu kempen pilihan raya. Yang kedua, ya, siap bersumpah lagi. Ya, wallahi, wallahi saya sekompas. Wallahi saya sekompas. Ini masalah dia, tuan-tuan, ya. Jadi dalam amalan sedekah tidak perlu kita bersumpah. Ya, macam kita nak bersedekah kepada fakir miskin, contoh. Kalau kita nak sedekah kepada jiran kita yang mengalami kesusahan, apakah kita perlu bersumpah? Tak ada. Ya, dalam rukun sedekah pun tak dinyatakan bahawa sumpah merupakan salah satu rukun. Ya, kita bagi dengan pemberian yang halal, ya, lebih afdal lagi. Kita sedekah ini adalah benda yang kita sayang. Ini agama aja. Ya, kalau kita nak sedekah makanan, contoh, kepada jiran kita yang susah, ya, kita bagi makanan bukan makanan yang kita dah tak habis makan. Ya, kita dah beli makan sedap-sedap, kemudian jamu anak-anak kita, kemudian tak habis. Ya, ada banyak lagi makanan yang tak habis, sisa-sisa makanan yang tak habis. Oh, yang ini kita fikir, oh, nak buang sayang, maka kita sedekah kepada jiran. Itu tidak menepati, ya, amalan bersedekah yang diajar oleh agama Islam. Kalau kita nak bersedekah, kalau boleh, ya, sebaik-baiknya jangan kita sentuh dulu makanan tersebut. Jangan kita makan dulu makanan tersebut. Kita beli saja makanan itu, ya, baru kita edarkan rumah jiran kita, dan barulah sama-sama kita makan. Ya, kita edarkan benda yang belum diusik lagi itu kepada jiran kita, ya, pada mana-mana keluarga yang memerlukan, yang patut dibantu, barulah kita makan. Jangan kita makan dulu, ya, sebab bila nak makan dulu, dah tak habis, ya, tak nak buang, baru kita bagi. Ya, maknanya di situ
Saya tak katalah amalan sedekah tu tak sah, tapi maknanya kita tidak ada niat pun sebenarnya nak bersedekah. Tetapi oleh kerana makanan itu tak habis, kita rasa membazir nak buang, maka kita bagi kepada jiran. Jadi rasa saya tidak ada nilai lah. Itu bukan yang Islam ajar. Yang Islam ajar lebih baik lagi, iaitu apa barang yang kita sayang, itulah yang lebih afdal disedekahkan kepada jiran kita ataupun mana yang pihak untuk menerima sedekah. Kan jauh beza daripada rasuah. Itu jauh beza. Jadi kita nak beritahu lah walaupun di luar sana, janganlah mudah terpedaya dengan speed penyelewengan sedemikian rupa, walaupun datangnya daripada golongan-golongan yang dikatakan ustaz, tok lebay dan sebagainya. Itu yang saya sebut tentang sedekah. Jadi kajian perpaduan yang dalam mesyuarat pada malam ini menyentuh juga perkara yang sedemikian rupa kerana ia yang terdapat di dalam manifesto setiap parti-parti dalam matlapan. Juga banyak lagi, dia tak jelaskan terperinci lah senarai-senarainya. Tetapi secara umumnya bahawa mesyuarat malam tadi adalah untuk membincangkan manifesto-manifesto yang boleh diselaraskan untuk dilaksanakan sepanjang sekurangnya sepenggal 5 tahun, insyaAllah, di bawah kerajaan perpaduan. Dan sampai juga mereka juga membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan pilihan raya. Pilihan raya yang juga wartawan ada tanya bagaimana dengan perbincangan kerajaan perpaduan untuk menghadapi PRN, yang paling terdekat adalah PRN dalam tempoh 5-6 bulan ini. Pilihan negeri bagi negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang dan juga Selangor. Ni 9. 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya dalam tempoh 5 ke 6 bulan ini. Jadi apa plan tindakan kerajaan perpaduan sekarang ini yang tengah memerintah untuk menghadapi PRN. Jadi apa yang disebut Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi adalah bahawa mereka tidak membincangkan secara detail tentang plan ataupun strategi pilihan raya kerana tentang agian kerusi itu akan dibentuk oleh jawatankuasa pilihan raya sendiri yang telah pun dibentuk. Mereka akan berbincang dalam jawatankuasa pilihan raya kerajaan perpaduan. Contohnya mewakili Pakatan Harapan, mewakili keadilan, amanah DAP. Siapa pengarah pilihan raya parti-parti berkenaan? Mereka akan pergi mesyuarat bersama dengan pengarah pilihan raya UMNO, pengarah pilihan raya daripada MCA, Warisan, JPS dan sebagainya. Mereka akan bermesyuarat untuk mengatur strategi bagi mempersiapkan jentera menghadapi PRN di bawah nama kerajaan perpaduan. Itu yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan tentang beliau juga ditanya tentang bila agaknya pembubaran DUN, terutamanya bagi negeri-negeri di bawah kerajaan Pakatan Harapan seperti Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata bahawa tarikh pembubaran DUN itu dia tidak campur, bahkan dia memberikan kuasa itu kepada Menteri Besar dan juga Ketua Menteri negeri-negeri berkenaan dan juga Sultan dan juga YAP negeri-negeri yang berkenaan. Mereka yang berhak, Menteri Besar berhak untuk menasihati Sultan ataupun TYT mereka untuk pembubaran DUN. Jadi Datuk Seri Anwar sebut bahawa dia tidak langsung campur tangan ataupun cuba untuk menentukan bila pilihan raya harus diadakan bagi negeri-negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan sekarang ini. Namun untuk meletakkan persidangan awal itu seperti mana yang beliau sebut bahawa telah pun dibentuk jawatankuasa pilihan raya untuk agihan kerusi. Tentunya ada agihan kerusi. Dan kita faham bila disebut agihan kerusi, sudah pastilah ada parti-parti yang akan menuntut kerusi yang lebih. Ada parti-parti yang enggan menyalahkan kerusi tersebut walaupun dah kalah, tetapi masih lagi mahu bertanding di situ. Dan inilah yang bakal timbul bila adanya perundingan kursi. Tapi harus kita faham bahawa kalau nak tunjuk semua memperjuangkan parti masing-masing, maka sudah pastilah
agak sukar ya, kerana bila kita ada dalam kerjaan Pakatan Harapan, kita ada rundingan. Bila kita masuk dalam kerjaan perpaduan ini juga, kita harus lebih terbuka di dalam berunding ya, soal agihan kerusi dan sebagainya. Tetapi mesti ada satu, orang kata apa, formula asas. Contohnya macam di Kelantan ya, di Kelantan. Kelantan yang kerjaan perpaduan, kalau nak runding kerusi, pada fikiran saya lah, pada pendapat saya, bahawa lihat kepada kekuatan di Kelantan itu sendiri. Ya, apakah kekuatan amanah mencukupi? Apakah kekuatan PKR mencukupi? Apakah kekuatan UMNO itu mencukupi? Ya, kalau kita gabungkan UMNO bernasional lah, ya, bernasional, kemudian Pakatan Harapan iaitu keadilan dan juga amanah, DAP mungkin boleh dikatakan tidak adalah ya di Kelantan, walaupun ada sebenarnya DAP, tapi mungkin tidak ambil ada tuntutan kerusi ya di Kelantan. Jadi UMNO, amanah dan juga keadilan di Kelantan, mereka harus berbincang dan melihat bagaimanakah kekuatan masing-masing bagi seluruh negeri Kelantan. Kalau pada pandangan saya, UMNO lebih ada kekuatan berbanding daripada keadilan dan juga amanah. Ya, walaupun sekarang ini disapu habis oleh Parti PAS dan juga Perikatan Nasional ya, di Kelantan. Tetapi walaupun kita UMNO pembangkang sekarang ini, keadilan, amanah juga pembangkang di Kelantan, tetapi kita kena terima hakikat bahawa UMNO walaupun dia pembangkang, tapi dia lebih mempunyai kekuatan berbanding daripada amanah dan juga keadilan. Di situ tentunya ya, boleh diterima akal untuk kita memberikan kepada UMNO kerusi yang lebih, ya, lebih sedikit berbanding daripada amanah dan juga keadilan. Dan sekiranya kita menang ya, atas gabungan ini, kerjasama baru ini di Kelantan, maka menteri besarnya sudah pastilah ya, diberikan ya, kepada UMNO ya, kerana beliau mempunyai kekuatan yang lebih berbanding daripada kita. Ini di antara formula awal yang mungkin dibincangkan ya di dalam agen-agen kerusi. Begitu juga di Terengganu ya. Di Terengganu sudah pasti UMNO lebih kuat berbanding daripada keadilan dan juga amanah. Ini hakikat ya, kena terima hakikat. Jangan kata bila kita berunding nanti kena adil. Ini kadang ni masalah dia, bila kita runding kerusi mesti adil. Kalau 10 UMNO, 10 keadilan, 10 amanah, inilah keadilan. Bukan. Ya, adil ini meletakkan satunya pada tempat. Itu dinamakan adil. Ya? Bukan sama rata. Ini konsep adil mengikut Islam lah. Ya, meletakkan satu itu kena pada tempat, itulah adil. Bukannya bagi sama rata. Ya? Kalau kita ada anak ya, lelaki dan juga perempuan ya, adil kita kepada anak kita yang perempuan bila hari raya kita belikan baju kurung ya, tudung, dan lelaki kita berikan baju Melayu ya, baju kebangsaan dan bersongkok. Bukannya adil tu maknanya baju kurung, lelaki baju kurung, perempuan baju kurung. Inilah ibu bapa yang adil. Itu bukan adil, itu bangang nama dia. Jadi adilnya meletakkan satu pada tempat ya. Jadi kalau di Terengganu, agian kerusi itu perlu adil, bermaksud bahawa kena pada tempat dia. Kalau UMNO ada kekuatan yang lebih baik daripada keadilan dan juga amanah, maka UMNO berhak mendapat kerusi yang lebih ya, dan keadilan dan UMNO juga dapat tempat-tempatnya yang sesuai untuk mereka lah. Jadi bila kerusi yang lebih, sudah pastilah mereka ya, diberikan peluang. Sekiranya kita merintah Terengganu, maka UMNO lah Menteri Besar Terengganu. Ini hakikat dia ya. Jangan kita fikir, oh Kelantan pun bagi kepada UMNO, Terengganu pun nak bagi kepada UMNO. Jangan fikir macam tu. Sebab kita juga ada Pulau Pinang, kita juga ada Negeri Sembilan, kita juga ada Selangor, dan juga Perlis, Kedah dan sebagainya. Ya, yang masih lagi terbuka ruang. Ya, macam di Selangor. UMNO tidaklah boleh kata dia nak ambil Menteri Besar di Selangor. Ya, dia juga kena terima hakikat. Seperti mana kita di Terengganu. Ya, dia juga kena terima hakikat bahawa kekuatan UMNO di Selangor tidak sekuat kekuatan keadilan dan juga DAP dan amanah. Ya, ini kalau masing-masing ada sifat begini, saya tidak rasa ada masalah di dalam rundingan kerusi. Ya, jadi jangan layan propaganda yang dikeluarkan di luar sana yang mengatakan kerajaan perpaduan ini mereka masih boleh menerima kenyataan tentang ini adalah kerajaan perpaduan. Ya. Sampai hari ini ya, mereka mengigau-ngigau ya, jadi fobia. Bila sebut kerajaan perpaduan, mereka kata oh bukan kerajaan perpaduan, ini kerajaan gabungan, kerajaan campuran dan sebagainya. Ya.
Apa dalil mereka? Mereka kata kalau kerajaan perpaduan, ini Haji Hadi ni, lebih Hadi sebut. Kalau kerajaan perpaduan, dia mesti meliputi semua parti. Ini baru betul dia kata. Perpaduan itu bermaksud mesti letak PAS dalam kerajaan. Mesti letak Bersatu dalam kerajaan. Mesti letak parti gerakan dalam kerajaan. Itu maksud perpaduan. Sekarang ni kami berada di luar. PAS berada di luar. Bersatu berada di luar. Apa yang dikatakan kerajaan perpaduan sedangkan kami berada di luar. Sedangkan sebenarnya mereka lupa bahawa mereka pernah ditawarkan untuk berada dalam kerajaan ini, tetapi mereka menolaknya. Mereka secara sukarela menolaknya. Bila mereka tolak, apakah dia menggagalkan usaha yang di Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan? Sebab kita jangan fikir PAS dengan Bersatu menentukan nasib negara kita. Oleh kerana PAS dan Bersatu tidak mahu kerajaan perpaduan, maka terpaksa buat kerajaan lain. Kerana semata-mata hanya kerana lebay ni. Lebay dengan Bersatu ni tak mahu, maka Agong terpaksa kena cari jalan lain. Tak boleh saudara. Jangan layan buat-buat ni. Buat-buat ni kalau letak nama apa pun, dia tetap akan bantah. Contohnya macam sekarang kita istilah Malaysia Madani. Tetap juga mereka bantah. Letak nama Menu Rahmah. Mereka bantah juga saudara. Apa pun yang kita letak, mereka akan bantah sebab mereka tidak terlibat. Kalau mereka terlibat dalam kerajaan ini, sebutlah nama kerajaan Tai sekalipun, kerajaan Tebuk Atap sekalipun, itu okey. Sebutlah apa pun. Janji mereka buat semua okey. Kalau Walim buat, letaklah apa pun, mereka tetap akan pertikaikan. Kerajaan perpaduan mereka pertikaikan sebab apa? Mereka kata tidak melibatkan semua parti. Mana mungkin nak sebut ini kerajaan perpaduan sebab tidak melibatkan semua parti. Kalau itu dalil mereka, saya nak bagi tahu kepada lebay bahawa Parti Islam Se-Malaysia itu pun harus dibubarkan. Harus diharamkan ataupun harus dibubarkan. Tukar nama lain lah. Sebab apa? Sebab nama dia Parti Islam Se-Malaysia. Apakah semua umat Islam berada dalam parti tersebut? Kita pun juga boleh petikai dia sebagai parti Islam. Bagaimana kamu mendakwa kamu parti Islam Se-Malaysia? Sedangkan tak semua orang Islam berada dalam parti kamu. Kalau itulah hujah untuk mereka mengatakan ini bukan kerajaan perpaduan hanya kerana tidak ada parti lain, tidak semua parti berada dalam kerajaan perpaduan, maka ini bukan kerajaan perpaduan. Kalau itulah hujah mereka, saya pun boleh guna hujah bahawa Parti Islam Se-Malaysia itu juga tak boleh dipakai. Sebab tidak semua orang Islam berada dalam Parti Islam Se-Malaysia. Hanya orang Islam yang jahil, orang Islam yang tidak boleh berfikir panjang, yang jumud, itu saja yang berada dalam parti mereka. Umat Islam yang bijak, yang bijaksana, yang ada pemikiran, minda yang terbuka, yang ada berfahaman, bertoleransi, bertolak ansur dan sebagainya, tidak berada dalam parti PAS. Yang berada dalam parti PAS orang yang jumud sahaja. Yang jumud, yang mereka yang wanak kepada pimpinan mereka tanpa mereka menggunakan akal yang fikiran yang Allah kurniakan kepada mereka. Apa saja kata pimpinan mereka, maka mereka kata itulah yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan kias. Sebut keluar aja daripada mulut Haji Hadi, maka walaupun pun akan bertakbir. Batuk Haji Hadi bertakbir. Haji Hadi terkentut pun, semua bertakbir. Inilah warak dia yang tahap tertinggi dalam parti PAS. Sebab itu saya katakan bahawa kalau kerajaan perpaduan ini dipertikaikan hanya kerana tidak mewakili semua parti, maka kita juga mempertikaikan PAS. Sebab PAS bukan mewakili semua parti agama Islam berada dalam parti PAS. Jadi kalau kita nak layan puak-puak ini, satu kerja apa pun tak buat saudara. Satu apa pun tak buat. Tapi kalau nak lihat perbandingan bagi rakyat Malaysia, nak tahu mana gabungan parti yang terbaik, bukan kita nak buat propaganda, tapi fakta. Lihat dengan mata kita, gunakan akal hati kita, secara jujur. Cuba kita lihat kerjaan berdasarkan Perikatan Nasional, dalam itu ada apa? Parti Bersatu Orang Melayu, majoritinya orang Melayu. PAS pun begitu, majoritinya juga orang Melayu Islam.
Dan kalau ada penggerakan sedikit, apa saja kuasa parti gerakan sekarang ini, ya, macam hidup segan mati tak mau, mewakili kaum Cina dalam parti gerakan. Dan ada satu parti di Sabah, apa nama parti saya tak ingat, ya, golongan kecil, minoriti yang terlalu kecil, ya, di Sabah. Itu dalam parti Perikatan Nasional. Maknanya kalau kita lihat secara umum parti tersebut, maka kita lihat Perikatan Nasional adalah parti gabungan Melayu. Hampir 90% adalah parti mewakili golongan Melayu Islam di dalam Perikatan Nasional. Tetapi bagi bentuk negara kita, masyarakat majmuk ini, kalau kita lihat kepada kajian perpaduan ini, komplit. Bukan saja kaum, bukan saja bangsa, agama, suku, kaum, bahkan mewakili seluruh pelusuk negara kita, kawasan dalam negara kita, termasuk di Sabah dan Sarawak, ada di dalam kajian perpaduan. Orang Melayu ada, orang Cina ada, Idiban, Kadazan, India, Murut, ya, apa lagi? Semua ada mewakili semua kaum di dalam negara kita. Inilah kajian perpaduan. Ya, kalau bentuk negara kita adalah negara majmuk, masyarakat majmuk, maka kerajaan yang paling sesuai, parti yang paling sesuai berada dan mentadbir negara ini sepastinya kerajaan perpaduan. Bukannya Perikatan Nasional. Ya, untuk mentadbir orang negeri seperti Kelantan, bolehlah. Ya, bolehlah. Ya, majoriti hampir Melayu 100%. Begitu juga di Terengganu. Itu pun mereka tidak boleh bangunkan. Walaupun tidak ada DAP di Terengganu. Walaupun tak ada DAP di Kelantan. Ya. Islam mereka tidak boleh bangunkan. Ekonomi pun mereka tidak boleh bangunkan. Bermakna di bawah pemerintahan mereka, apa yang mereka kejar itu pun tak dapat. Ya. Apa yang ada pada diri mereka pun tidak dapat dipertingkatkan. Kalau mereka kata nak perjuangkan Islam, tidak ada apa bezanya Kelantan dengan di Pulau Pinang bawah DAP. Kalau di Kelantan tidak ada hudud, di Pulau Pinang juga tidak ada hudud. Kalau di Kelantan tidak melaksanakan RU 355, di Pulau Pinang pun tidak ada RU 355. Ya, bahkan kalau dibandingkan antara kedua negeri bawah kerajaan DAP dan kerajaan Kelantan, jauh banyak bezanya, ya, pentadbiran yang baik di Pulau Pinang itu berbanding daripada di Kelantan. Negeri yang beberapa kali diiktiraf sebagai majalah sebagai negeri yang terbersih adalah Pulau Pinang. Berbanding dengan Kelantan yang selalu kita sebut sebagai bandaraya kotor. Ya, menjadi isu, sampah tak angkut dan sebagainya. Ya, ini bukan ciri-ciri sebuah negeri yang diperintah secara Islam. Sedangkan Islam, ya, bukan meletakkan hudud sebagai kepentingan utama. Ya, kebersihan itu menjadi kewajipan dalam Islam. Tapi kita lupa, kita lalai tentang kebersihan. Kita lebih pandang kepada hudud. Hudud kerja kita nak potong tangan orang. Orang nak mencuri nak potong tangan. Nak mencuri potong tangan. Ya, itu yang kepada otak kita bila bercebut tentang Islam. Kita tak terfikir pun tentang kebersihan. Ya, menjaga kebersihan rumah, bandar, ya, bandaraya, perumahan dan sebagainya, longkang dan sebagainya. Tak terfikir pada kita. Pada itulah tuntutan dalam Islam. Sebab kebersihan itu menjadi asas di dalam hukum Islam itu sendiri. Bahkan kita nak semayang, nak solat, ya, kalau kita tak dapat nak mandi bersih tubuh badan kita, yang pertama sekali tidak ada kekotoran. Ya, tempat solat kita kena bersih, wajib bersih, tidak ada najis, tidak boleh solat tempat ada najis. Ya. Makna dalam solat itu sendiri pun Tuhan tekankan tentang kebersihan, saudara. Tentang kebersihan. Bermakna bila kita mentadbir negeri, kebersihan itu penting. Bukan kita cerita pasal nak potong tangan orang. Ya, itu pun sampai sekarang pun tak boleh nak potong. Sampai sekarang pun tak boleh nak laksana. Sebab apa? Cakap saja, ya, usaha tak ada. Ya, usahakan hudud. RU 355 pun hanyut ke laut. Dulu alasan tak ada kuasa. Bila kita tanya kenapa Kelantan tak buat hudud, kami tidak ada kuasa. Kami hanya memerintah negeri. Kenapa tak buat RU 355 di Kelantan? Kami tidak ada kuasa. Kami hanya memerintah negeri. Okey, Tuhan uji, pas memerintah kerajaan pusat. Ya, bukan sekadar memerintah, berada dalam kabinet. Bukan sekadar berada dalam kabinet, dijadikan menteri undang-undang yang menjaga undang-undang negara kita. Ya, yang ada kaitan dengan usul-usul yang ada dibawa ke Parlimen, menteri undang-undang akan menentukan. Dia dapat kepada menteri daripada PAS. Bahkan PAS pernah diberikan jawatan menteri jaga agama. Menteri agama. PAS juga yang pegang. Kenapa tidak ada RU 355? Jauh sekali nak bicara tentang hudud. Sebab apa? Sebab sebenarnya mereka bukan nak buat. Mereka bukan nak buat. Mereka nak jadikan ini hanya sebagai modal politik dalam kempen-kempen mereka. Sebab mereka nak cerita kempen, nak cerita pasal ekonomi, mereka tak tahu. Ya, siapa? Ustaz Idris nak cerita pasal ekonomi. Ya, siapa? Ustaz Tuan Menteri Oman nak cerita pasal ekonomi. Kita Musang King boleh lah. Ya,
Cerita apa? Tak ada apa modal. Jadi mereka ceramah apa nak mereka cerita? Terpaksa mereka cerita itulah. Kalau pas perintah, ya kita akan laksanakan hukum hudud. Inilah hukum yang Allah perintahkan kepada kita. Ayat 35 ini nak kita laksanakan. Sesiapa yang menentang ayat 35 mati nanti masuk jirat. Itu yang dipandai. Pemikiran orang macam ini dah tak sesuai zaman sekarang ini. Bukan kerana Islam itu tidak sesuai. Islam ini sesuai sepanjang zaman. Islam ini adalah peraturan yang terpakai sehingga hari kiamat. Tetapi yang tidak terpakai adalah pemikiran wala'on, lebayun seperti ini. Kuno pemikiran mereka. Bila kita bercerita tentang kerajaan perpaduan, nak menyatukan seluruh umat Islam, untuk menyatukan seluruh kaum dan bangsa, mereka mempertikaikan. Sebab apa? Sebab mereka tak ada dekat situ. Ya? Contohnya kalau mereka nak bersama dengan UMNO, okey. Dulu, Muafakat Nasional. Mereka bersama dengan UMNO, okey. Bertakbir, malaikat di langit, bergegar tiang arash. Oleh kerana, oleh kerana terjalinnya hubungan UMNO dengan PAS, maka malaikat-malaikat di langit bertakbir, bergegar tiang arash. Saudara, apa nak kaitkan malaikat dengan penyatuan kamu dengan UMNO? Ya? Berapa bulan, saudara? Berapa lama boleh tahan dengan UMNO? Sebab apa tak boleh tahan? Sebab tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan. Maka sesiapa sahaja yang berkawan dengan tidak ada keikhlasan, tak lama. Usahakan berkawan. Ya, hubungan rumah tangga pun. Kalau kita dengan isteri berkahwin bukan kerana keikhlasan. Ya, kerana harta dan sebagainya. Ya, kerana rupa paras dan sebagainya. Bukan kerana ikhlas. Tak lama akan terdirinya rumah tangga. Begitu juga dengan parti. Kalau kita bergabung bukan kerana ikhlasan. Ya, kerana kepentingan kita. Kita nak tompang parti ini untuk kita dapat kuasa saja. Lepas tu kita abaikan aspek keadilan dan sebagainya. Tidak akan lama bertahan. Sebab tu Muhyiddin tidak tahan lama. Ya. Sebab tu Muafakat Nasional juga tidak bertahan lama. Sebab mereka tidak ada keikhlasan. Kenapa kita dengan DAP lama? Ya, hubungan keadilan dengan DAP lama. Daripada Barisan Alternatif. Bahkan sebelum Barisan Alternatif lagi. Suatu Datuk Seri Ibrahim dipecat 98. Era reformasi. Ditubuhkan gerak. Ya, satu NGO. Gerak. Dipimpin oleh almarhum Ustaz Fadil Noor daripada PAS. Ya, waktu itu dah ada hubungan DAP. Ya, salah seorang pemimpin DAP yang berada dalam gerak seorang. Saya pernah lupa nama dia. Dia daripada Selangor. Ya. Lupa lah nama dia. Dia salah seorang pemimpin DAP yang berada dalam NGO gerak di bawah pimpinan almarhum Ustaz Fadil Noor. Ya. Ronnie Liu, berada dalam gerak bersama almarhum Ustaz Fadil Noor. Jadi gabungan itu bermula kerana tubuhnya Barisan Alternatif, ya, secara resminya ada DAP, ya, waktu itu PAS juga dan juga Parti Keadilan. Bila tubuhnya DAP, hubungan itu kekal, kemudian Pakatan Rakyat Satunya Pakatan Harapan. Masih lagi kita kekal bersama DAP. Sebab kita berkawan kerana ikhlas. Kita tidak ada niat untuk nak sabotaj. Kita tidak ada niat untuk nak utamakan kepentingan diri kita. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim itu orang yang begitu menghormati rakan gabungan. Begitu menghormati rakan dia. Kalau dia ada satu pertembungan di antara kepentingan diri dia dengan rakan, dia tidak akan tinggalkan rakan, saudara. Ya, bukan saya cakap. Terbukti berapa kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ditawarkan, ya, jadi Perdana Menteri. Kami sanggup terima kamu jadi Perdana Menteri. Masuk gabungan kami dengan syarat kamu tinggalkan DAP. Ini syarat yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, dia dulu lagi. Ya, kita boleh terima keadilan, tidak ada masalah. Kita boleh terima Anwar jadi Perdana Menteri, tidak masalah. Tapi dengan syarat Anwar akan tinggalkan DAP. Ya, apa jawapan Anwar? Ya, dia tidak akan tinggalkan kawan dia. Hanya kerana lepaskan diri dia. Sebab DAP juga setia dengan keadilan. Keadilan perlu lebih setia juga kepada DAP. Sebab itu hubungan kita lama. Dengan DAP itu lama. Sebab apa PAS dengan UMNO tak lama? Sebab masing-masing tidak ada keikhlasan. Ya, masing-masing tidak ada keikhlasan. Sebab itu UMNO akhirnya tahu, ya, sebelum itu pun dalam live saya selalu sebut. Masa mereka membentuk Muafakat Nasional, saya pernah sebut kepada rakan-rakan daripada UMNO. Saya kata, UMNO, saya nak tengok berapa lama kamu bertahan dengan PAS. Kami dengan PAS lama berkawan dan kami tahu perangai PAS. Dan akhirnya kita terpaksa berpisah. Sebab PAS akan menggunakan kita untuk kepentingan diri dia. Kepentingan parti dia. Bukan kepentingan Islam. Kepentingan parti dia. Ya, bukan kepentingan Islam. Ini. Sebab itu dengan bersatu, ya, kita nak tengok sejauh mana. Sejauh mana Haji Hadi akan kencing Muhyiddin
dan sejauh mana kuatnya kencing Muhyiddin kepada Haji Hadi. Sama-sama sebenarnya saudara, ya. Sama-sama. Keduanya sama juga kaki kencing sebenarnya. Tapi siapa kencing paling kuat dan paling jauh, dialah akan menang. Ya, antara pertemuan bersatu dengan PAS. Ya, kita akan saksikan nanti ya gabungan tersebut. InsyaAllah tak lama. Okey, panjang pula topik pertama. Okey. Menu Rahmah. Ya, masuk topik Menu Rahmah. Menu Rahmah ni ringkaslah ya. Semua kita tahu sebab apa dipanggil program Menu Rahmah adalah program kerajaan sebagai langkah awal, ya, langkah awal dalam masa kita nak menurunkan harga barang dan sebagainya. Takkan kita nak biarkan anak-anak muda kita yang bekerja di bandar-bandar ya makan di kedai dengan harga barang makanan yang mahal, kena tunggu lagi ya kerajaan berusaha turun harga barang baru dapat makan murah. Tak boleh saudara ya. Mana yang boleh kita lakukan dulu, buat dulu. Ya, jangan kata settle. Harga makanan akan turun apabila kami dah settle semua masalah barang. Tak boleh. Ya, sebab orang lain nak makan hari-hari. Jadi apa yang kamu boleh buat dulu? Buat dulu. Dalam masa yang sama, bukan Menu Rahmah ini satu-satunya kaedah ataupun langkah untuk tangani kos sara hidup. Banyak lagi langkah ada. Ya, banyak lagi rundingan antara Menteri Pertanian bersama dengan pengusaha-pengusaha macam mana bagaimana turun harga dedak kerana dedak mahal, maka harga ayam akan meningkat, ayam mahal, ya, telur meningkat. Tidak ada kaitan. Kalau ada kaitan pula dengan kos pengangkutan, minyak petrol macam mana, banyak kementerian ya akan berbincang, duduk bincang dan mereka akan berusaha bagaimana akhirnya kos sara hidup ini boleh ditangani. Ya, makan masa, memang makan masa. Sebab itu daripada dulu lagi kita sebut, waktu kerajaan PH dah berjaya kawal ekonomi dengan baik, jangan rampas. Ya, bila kamu rampas, kemudian kamu tak uruskan negara. Kamu dapat je kuasa, apa yang kamu buat? Bukan kamu hirau tentang rakyat. Ya, kamu tak hirau pun tentang COVID masa tu. Ya, kita dah boleh kawal COVID. Waktu kita mentah 22 bulan. Ya, ini fakta. Boleh lihat saya makan. Ya, tak ada kes kematian. Zero kematian. Bahkan yang ada di hospital dah boleh buat keluar. Masa PH pentah, COVID masuk, kita boleh kawal. Tetapi oleh kerana tamaknya, ya, si Tompok ni, ya, dia sanggup kianat bos dia, Mahathir. Padahal muka Mahathir pun. Ya, dia nak kianat orang, dia kena kianat dulu. Ni yang kita kata, wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Ya, kamu merancang, Allah juga merancang dan sebaik rancangan itu adalah daripada Allah. Kamu nak kianat Anwar, last sekali kamu kena kianat dengan Muhyiddin. Ya, Muhyiddin pula ya kianat rakan dalam PH, last sekali rakan dia sendiri dalam kerajaan itu juga mengkhianati dan menjatuhkan beliau. Ini pengkhianat ini takkan lama saudara. Takkan lama. Sebab itu Muhyiddin tak lama jadi menteri. Sebab dia pengkhianat. Dia juga akan dijatuh dengan pengkhianatan. Bila dapat kuasa apa dia buat? Dia jatuh jawatan menteri. Sebab tu tak pelik zaman dia dulu 70 menteri dengan timbalan menteri 70. Bergaji, allowance dan sebagainya, semua keseimbangan menteri dia dapat. Ya. 70 termasuk timbalan menteri. Tak cukup dengan itu. Ramai lagi yang duk minta ni. Yang duk sokong dia ni minta. Tak cukup menteri 70. Lantik pula. Setiausaha. Penasihat. Penasihat bertaraf menteri. Tak cukup penasihat bertaraf menteri. Atau lagi duta-duta khas bertaraf menteri. Tabuh habis jawatan. Rakyat tengah susah sekarang. COVID tengah masuk. Rakyat tengah tak makan. Lepas tu fikir, baru nak beli vaksin. Atas alasan COVID. Vaksin tu pun dia beli. Rahsia. Harga mana dapat. Berapa banyak jumlah masa tu. Tak dia bagi tahu. Ya? Berapa banyak ambil. Ya? Tak macam mana diuruskan. Sampai hari ni pun tak siapa boleh bagi muktamad sampai ke vaksin. Lambat masuk negara kita tak habis. Sampai tak habis tak usah pulangkan. Saudara. Ini menandakan bahawa pembaziran zaman beliau berlaku dalam keadaan rakyat susah. Bila rakyat terlalu susah, terpaksa angkat bendera putih. Zaman Muhyiddin. Rakyat nak makan pun angkat bendera putih. Ya? Sampai tahap itu. Apa yang dia buat? Ya? Nak selesaikan. Keluar KSP lah. Paling mudah. Ya? Kamu susah. Kamu ada tabung kan? Keluar. Saya benarkan kamu keluar. Ya? Itu cara dia. Ya? Bukan kita menentang tentang pengeluaran KSP. Tapi apa kamu sebagai Perdana Menteri kamu buat? Dasar kamu untuk bantu rakyat. Tak ada saudara. Ya? Jawatan dia bagi. Lantikan-lantikan. JLC dan sebagainya. Hari ini baru nak bercakap ya, tentang jawatan Nur Izzah yang tak ada gaji. Ya? Kamu tak malu ke?
Ya, kamu merantik geng-geng kamu, kroni kamu dengan jawatan bertarak menteri, nak bandingkan anak Nur Izzah, ya, anak Nur Izzah tu yang kerja nak bantu menguruskan negara ini tanpa bayar gaji. Dah lah bapak dia tak ada gaji, anak pun tak ada gaji, bapak dia tak ada hari cuti, bekerja Sabtu Ahad. Kamu siapa nak pertikaikan Dato' Seri Ibrahim? Ya, patutnya cermin diri dulu. Masa Haji Hadi ni, cermin diri dulu. Ya, Haji Hadi nak cerita pasal kroni, tak payah. Kita masih ingat lagi di Selangor, suatu perkataan rakyat memerintah, ya, keadilan memerintah negeri Selangor. Menantu dia dapat JLC perangsang di Selangor. JLC yang paling gaya di Selangor, saudara. Menantu dia orang panggil Din Ayam tu. Ya, pegang JLC, pakai motor besar. Mewah, saudara. Menantu Haji Hadi. Ya, duduk di situ. Hari ini kamu nak bercakap tentang Nur Izzah tak ada gaji. Patut cermin muka, malu diri sendiri. Patutnya kita kena malu. Saya juga malu. Ya, sebab saya, ya, walaupun tidak ada jawatan apa-apa, tapi kita merasakan Nur Izzah ni jauh pengorbanan dia berbanding dengan kita. Dia daripada kecil, zaman persekolahan, dia memperjuangkan reformasi. Zaman dia sekolah, ayah dalam penjara, yang jaga mak dan juga adik dia yang kecil adalah Nur Izzah. Dia sanggupkan lupakan untuk melanjut pelajarannya setakat degree saja. Ya, dia tak pergi melanjutkan master dan sebagainya. Ya, sebab dia dah fokus kepada menjaga keluarga dia kerana ayah dia berada dalam penjara. Kalau itulah perjuangan dia sehingga hari ini, ayah dia boleh jadi Perdana Menteri, sepatutnya Nur Izzah dapat lebih daripada itu. Tapi itu bukan dia minta. Dan itu juga bukan yang diberikan dan diajar oleh Datuk Seri Ibrahim kepada anak-anak dia. Ya, sebab itu dia minta, Nur Izzah, kamu ada kepakaran, kamu ada idea. Ya, takkan kamu nak duduk rumah. Sebab kamu dah bukan ahli parlimen. Jangan kamu duduk rumah, sapu sampah di rumah, jaga suami saja. Sedangkan kamu orang yang masih muda. Ada idea, ada pendidikan, ada kelayakan. Ya, apa salahnya daripada kamu duduk di rumah, ya, kamu bantu ayah untuk membangunkan negara. Ya, tapi tak ada gaji, sanggup. Kalau dia sangguplah. Yang kita sibuk ni pasal apa? Ya, kita nak tebas kebun pun, nak minta tolong anak pun, anak minta upah, duit rokok. Ya, ini orang bagi percuma untuk dia, bukan untuk diri dia, bukan untuk ayah dia, bukan untuk keluarga dia. Bantu ayah dia untuk bantu semua rakyat Malaysia. Ini pun masih ada hasad dengki di kalangan lebay-lebay ini. Sebab mereka menyatakan sebab itu anak Anwar Ibrahim. Ya, kalau anak Haji Hadi tak apa. Kalau anak Nek Omar tak apa. Kalau anak Ahmad Yaakob tak apa. Tapi sebab anak Datuk Seri Ibrahim, sama ada kamu bayar gaji atau tak bayar gaji, sama ada layak atau tidak, mereka akan tentang habis-habisan. Saudara, kalau ayah Datuk Seri Ibrahim itu sendiri pun, satu ketika pernah dia anugerahkan tanah balak di Sabah ke Sarawak, saya tak ingat. Sampai Sabah tak saya. Ya. Dibagikan ke tanah. Suatu itu Anwar berada dalam kabinet kerajaan Mahathir waktu itu. Ya, ayah dia diberikan oleh kerajaan Sabah tanah oleh kerana ayah dia seorang peniaga. Ya, jadi oleh kerana dia tengok jasa ayah dia pun dulu pernah berada dalam kerajaan, ya, UMNO, orang kuat UMNO. Datuk Ibrahim ni, ayah Datuk Seri Anwar. Dan kerajaan Sabah bagi dia tanah. Apabila benda ini diketahui oleh Datuk Seri Ibrahim waktu itu dalam kabinet, dia tahu perkara ini, dia beritahu Ketua Menteri Sabah tarik balik anugerah kepada ayah dia. Sebab dia kata, saya Menteri Kabinet. Ayah saya tak berhak menerima anugerah. Ya. Kemudian ayah dia tak minta pun. Ini adalah sumbangan daripada Sabah kepada ayah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu. Ya, dia Menteri Kabinet. Ya, kenapa ayah dia boleh dapat tanah dengan mudah? Ya, dengan mudah. Tanah balak. Ya. Akhirnya, dia minta Ketua Sabah tarik balik. Dan ayah dia serahkan tanah. Kalau ayah pun, ayah sendiri, dia ayah daging sendiri, Anwar tak benar kan? Mana mungkin dia boleh sewenang-wenangnya, ya, nak beri kekayaan, projek dan tender dan sebagainya kepada anak dia Nur Izzah. So, akal kita sendiri boleh memikirkan. Ya, jadi sebab itu sepatutnya kita menyokong penuh, ya, berterima kasih kerana Nur Izzah sanggup bantu ayah dia. Ya. Sebab kita tahu, kita ada pengalaman 22 bulan yang lalu. Bila kita jadi kerajaan, ya, dalam kementerian itu, kita tak kata semua baik. Tak kata juga semua jahat. Tetapi kita terus terima hakikat bahawa dalam kementerian itu akan ada anai-anai yang merosakkan daripada dalam. Ini yang dipanggil deep state. Akan ada beberapa pegawai yang cuba nak buat sabotaj, ya, bukan saja pada menteri, bahkan menteri-menteri yang lain. Ya. Sebab itu harus bijak meletakkan orang-orang di dalam kementerian.
Ya, jangan bergantung sangat kepada orang yang kita tidak tahu, ya, kejujuran mereka. Ya, sebab itu Anwar meletakkan Nur Izzah di situ selain daripada membantu dia, ya, untuk tentang keuangan dan juga ekonomi, tentang menguruskan tender dengan betul dan sebagainya, ya, dapat juga mengawal ayah dia daripada tindakan-tindakan orang kanan yang lain yang cuba nak sabotaj, ya, Perdana Menteri. Sebab kalau kita lantik orang lain, walaupun dia bayar gaji, tapi dalam hati dia kita tak tahu. Ya, kita lantik penasihat, ya, orang lain, ya, bukan keluarga dia, lantik orang lain dan dibayar gaji, belum tentu dalam hati dia betul. Mungkin bila masa dia boleh mensabotaj, ya, bos dia sendiri. Oleh itu letak anak, walaupun tak ada gaji, tetapi anak, ya, senakal-nakal anak pun biasanya, ya, anak tidak akan mengkhianati bapa dia. Sebab itu saya tahu ada kewajaran dia, ada kebijaksanaan dia. Nur Izzah berada di sisi ayah dia sendiri, kerana beliau bukan saja dia tegas, tetapi beliau juga mempunyai pendidikan dan kelayakan untuk berada di situ. Ya, bahkan kalau diberi gaji sekalipun, ya, memang berhak beliau ni menggaji. Sebab ada kerja dalam Islam ni, buat kerja ada gaji. Cuma yang ditentang dalam Islam apabila kamu letak anak kamu, ya, diberi kedudukan jawatan gaji besar, sedangkan dia tidak layak. Itu yang dikatakan komunisme ataupun nepotisme, ya, yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Tetapi seorang anak yang tahu tanggungjawab dan sanggup secara sukarela membantu bapa dia untuk membangunkan negara atas niat dia yang ikhlas itu, maka janganlah kita kecam. Kalau anak kita tidak boleh bantu kita, jangan marah kalau anak orang lain nak bantu bapa dia. Ya, jadi ini yang patutnya sebagai orang Islam kita harus tabayun terlebih dahulu. Ya, okey. Jadi menu ramah ni bagi saya salah satu, ya, usaha awal daripada pihak kerajaan, walaupun dia juga tetap mendapat tantangan daripada one-on, ya. Dia tengok menu ramah dia semakin ramai yang suka, makin puji, macam-macam lah, dia cik salah. Ya, apalah RM5 tapi nak tapau tak boleh. Ya, dah lah bagi murah, nak tapau pula saudara. Ini orang Melayu masalah dia. Ya, kan kita cakap Melayu kan kita kata menghina bangsa kita sendiri, tapi itulah hakikat dia. Ya, di antara perangai orang Melayu, ya, tak pernah bersyukur. Dah bagi murah, nak tapau pula. Ini yang perangai yang pergi kenduri makan rumah orang, ya, datang awal, ya, datang makan, kenduri belum habis, tuan rumah pun tak tahu, habis makan, tapau balik. Ya? Sedangkan orang lain ramai lagi tak makan. Ya? Dia makan awal, dapat makan kenyang, tapau balik. Ya? Nak bagi ramailah adik-adik dia, saudara dia ke, tapau balik. Ataupun dia nak simpan untuk makan malam, nanti tak payah masak, tapau balik. Ya, bila orang datang kemudian, tuan rumah dah tak dapat nak siapkan, tak cukup makanan. Ya, anaknya nama tuan rumah. Sebab apa? Sebab kita duk tapau. Ini perangai orang Melayu. Ya, sebab itu kita nak beritahu dalam Islam tak boleh, haram. Ya, kalau kita pergi jemput kenduri makan rumah orang, dijemput untuk makan sajalah. Janganlah bungkus buat balik, kecuali tuan rumah benarkan. Ya, atau kita minta, ataupun tuan rumah benarkan. Tapi kalau tanpa tuan rumah dan tanpa kita minta, kita tapau buat balik, ya, hukum dia makanan kita bawa itu haram. Sebab itu dianggap sebagai bukan hak kamu. Ya, ini hak orang lain. Yang kamu ambil itu hak orang lain. Yang mungkin akan datang nak makan, kamu ambil hak mereka dan kamu buat balik. Itu haram. Kamu dah makan hak kamu, jangan ambil hak orang lain. Ini, benda macam ini pun di kalangan orang Melayu masih tak boleh nak amalkan. Ya, sebab itulah payah orang Melayu ni. Ya, dah buat usaha RM5, ya, masih petikai. Kenapa tidak boleh tapau? Ya. Dia tak tahu kalau boleh dibenarkan untuk tapau, ada orang bisnes. Ya, macam saya pergi kedai tu makan RM5, saya ambil satu pinggan harga RM5. Lepas makan, saya minta 10 tapau. Harga RM5. Yang 10 ni pun saya bawa pergi mana-mana tempat kontrak buat kerja bangunan apa semua, saya jual kat Indo, Bangla. Saya jual harga RM7, RM8. Buta saya dapat untung RM2-3. Saya beli RM5. Jadi, sebab itulah tapau itu tidak dibenarkan. Ya, pergi makan-makan lah. Ya, ada hak orang lain yang mungkin akan datang kemudian nak makan. Kalau kita duk tapau semua, orang datang makan, dah tak ada. Kan? Jadi, tamak satu. Ya. Yang kedua, sampai ke tahap itu. Ya. Sebab itulah kita kepada Walaon ini, bila dia nampak satu benda yang baik, dia akan cuba pusing supaya nampak tak baik. Ya, dia akan cuba pusing supaya
nampak tak baik. Dia tak buat. Waktu dia kajian, dia tak buat apa-apa pun. Tak ada tindakan apa pun. Rakyat susah macam mana pun. Tindakan dia keluar dari BSP. Kamu nak makan? Makan, keluar duit tabung kamu ke BSP. Sampai 2 kali tukar ke BSP. Sebab dia hajar macam tu, sampai hari ni pun masih ada nak pinjam BSP. Walaupun kita tahu, memang betul ada yang masih susah. Tapi ada juga yang dah diajar daripada awal, asyik keluar duit tabung. Macam anak kita lah, kalau biasa kita benarkan dia keluar duit tabung, dia akan keluar duit tabung selalu. Macam tu. Jadi Media Rahmah ni kita nak mengucapkan terima kasih lah kepada mana-mana kedai yang ambil bahagian, walaupun dia bukan paksaan, dia lebih kepada khidmat sosial. Mudah-mudahan Allah memberi pahala yang besar dan juga diberikan rezeki, kerana nawaitunya adalah untuk membantu kerajaan, membantu anak muda yang bekerja di luar, di bandar-bandar terutamanya, untuk mereka dapat menikmati hidangan yang murah-murah. Dan baru-baru ini saya ada baca media Malaysia Now, tak saya. Malaysia Now ni taklah saya, Azmin Semburit yang punya, hak milik media ni, yang mengatakan bahawa sekarang ni menu ramah sudah ada dah, restoran Rutina jual babi murah. Gunakan menu ramah juga. Restoran Rutina guna menu ramah. Dia cuba nak bagi orang takut kepada menu ramah. Dia kata menu ramah ni ada dah. Kedai-kedai bukan Islam jual makanan babi sebagainya dengan harga menu ramah. Sebenarnya menu ramah ni bukan milik orang Islam sahaja. Nama rahmah tu nama betul, nama rahmah. Ambil perkataan Arab, rahmah, rahmat. Digunakan perkataan Arab. Ini bukan hak kepada orang Islam sahaja. Kalau restoran orang Islam yang gunakan menu ramah, tentulah restoran itu menjual makanan yang halal. Kalau restoran Afok, restoran Cina Afok, dia gunakan menu ramah juga untuk menjual makanan dia secara harga RM5, tetapi makanan itu tidak halal. Tetapi kita jangan lupa bahawa rakyat Malaysia ni, jangan kata ingat susah, orang Melayu saja. Jangan kita kata yang susah, orang India saja. Ada juga orang Cina yang susah. Jadi bagi orang anak muda Cina yang susah, dia nak makan, dia pergi ke restoran Afok. Ada menu ramah kat situ, RM5. Babi murah. Apa masalah? Itu makanan dia. Yang kita sibuk sangat tentang makanan orang ni, pasal apa? Bukannya restoran Afok jual menu murah, kita kena pergi kat situ. Kita pergilah restoran Melayu, Islam. Janganlah kerana murah, boleh kita jual. Kalau kerana murah, maka yang haram pun boleh makan. Bukan itu. Sebodoh itu. Seperti ini sebelum ni pun duk sibuk. Kerajaan umumkan harga babi turun. Yang dia kecoh harga babi itu sama. Waktu kita dah sambut raya Aidilfitri, raya puasa juga. Mana kerajaan tentang harga ayam waktu itu. Tentang harga daging dan sebagainya. Tak ada pula kaum lain sibuk. Makanan kita, perayaan kita. Tentunya kerajaan fokus kepada keperluan ayam yang mencukupi, daging yang mencukupi sebab kita nak menyambut hari raya. Tak ada pula kaum lain bising. Tapi bila mereka nak nyambut tahun baru, kita pula bising. Pasal apa harga babi turunkan? Ini hati kita tak betul sahaja. Hati kita busuk. Islam tak ajar macam tu. Ini bukan orang cara, kalau dia pakai lebay, serban macam mana lah. Kalau inilah yang jadi benda yang keluar daripada mulut dia, itu adalah daripada bisikan-bisikan syaitan dan juga iblis untuk merosakkan keimanan mereka. Supaya orang bukan Islam akan nampak Islam ni seolah teruk sangat Islam ni. Perangai orang Islam ni akan dapat dilihat begitu buruk di mata pada pandangan orang bukan Islam. Jadi saya rasa menu ramah setakat itu saja saya nak komen. Kalau ada walaupun masih nak cakap tentang menu rahmah, seolah-olah ini adalah satu bentuk kerajaan yang paksa, kerajaan yang laksanakan, tidak. Kerajaan hanya melancarkan dan minta kerjasama restoran untuk mereka sambut kempen ini. Yang tak nak buat tak apa, tapi kerajaan kata kalau nak buat menu ramah, disarankan supaya mendaftar. Jangan pandai-pandai buat sendiri. Bolehlah buat sendiri, tak salah kalau nak buat. Sebelum ada menu ramah pun ada juga kedai jual harga yang murah, RM4, RM3 dan sebagainya. Kita tahu benda itu. Tapi bila program menu ramah ni, sebaiknya kalau kita nak ikut serta, eloklah kita daftar supaya ada panduan yang diberikan. Kita tak mahu sesuka hati benarkan orang buat dan menggunakan perkataan menu ramah itu. Contoh macam saya nak buat kedai, saya nak gunakan perkataan menu ramah, saya pergantung gitu menu ramah, tetapi bila saya jual makanan saya RM5,
ikan potong 2 atau potong 3. Ya, sedangkan kita tengok menu ramah yang kerajaan buat ni, ikan 1 ekor, ya, ada ayam sebagainya. Ya. Jadi orang akan mendatangkan fitnah pada kerajaan. Dia kata menu ramah apa? Ikan dah potong sampai 3. Memanglah dapat murah. Sedangkan sebenarnya bukan macam tu. Itu kedai tu yang buat. Kedai tu yang gunakan bertak menu ramah, tapi menunya dijimatkan. Nasi sikit. Bubuhlah ikan kembung potong 2. Letak kepala je situ kan. Ataupun letak ekor je situ. Nasi sikit, jual RM5. Tapi gantung menu ramah. Yang akan dapat nombor itu kerajaan. Ya, orang kata, oh menu ramah patutlah. Ya. Ikan jaket je. Ikan jaket je bagi makan. Patutlah murah. Ya sebenarnya bukan. Sebenarnya dia pandai-pandai buat sendiri. Tapi gunakan slogan menu ramah. Sebab itu menu ramah kata, elok didaftarkan supaya ada garis panduan diberikan. Ya, apakah makanan yang terdapat dalam menu ramah itu, ya, makanan apa? Macam mana dia punya kapasiti dia, ya, banyak mana nasi dia ataupun lauk-lauk dia sebagainya lah. Ya, supaya selaras. Ya, jangan ada salah gunakan nama menu ramah tetapi dia mencemarkan nama tersebut. Tapi kalau atas inisiatif kita sendiri, ya, tak payah guna menu ramah pun tak apa. Jual murah, lagi bagus. Ya, tetap juga dapat pahala atas niat kita nak bantu orang yang susah. Ya. Okey, itu sikit. Kemudian yang lain saya rasa tak ada, tapi saya dah sebut tadi berkenaan dengan satu isu lah, tapi saya ingat cukup sampai ini dulu. Yang isu yang satu lagi ni kita reserve. Kita reserve. Nanti esok tak ada modal pun nak cakap kan. Jadi saya rasa cukup sampai sini dah, panjang dah saya pun saya rasa. Ya, bebel ni lebih kan. Jadi terima kasih banyaklah kepada rakan-rakan yang sempat bersama, terutamanya kepada teman-teman yang berada di kelas waktu ini yang mungkin ada yang belum tidur, ya. Dia nak tidur tu, minta maaf kerana mengganggu. Dan bagi mereka yang telah pun subscribe channel YouTube saya, terima kasih banyak ya kepada anda, sokongan dan dukungan. Dan bagi mereka yang masih belum subscribe, saya adalukan anda untuk subscribe dan sharekan ya bersama teman-teman yang lain, supaya kita dapat berkongsi pandangan, berkongsi info, ya, maklumat kepada teman-teman di luar sana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.